Hello guys, so hari ini kita akan lihat tentang dua lagi family yang utama di Semenanjung Malaysia, iaitu family Moraceae dan Saputaceae. Persamaan antara dua family ini adalah mereka mempunyai getah. Okey. Moraceae daripada order Urticalis yang mempunyai 138 spesies dari 10 jenis di Semenanjung Malaysia. Taburannya adalah dari hutan tanah rendah hingga gunungan. So kalau kita tengok daripada sebelah kiri ni, kita akan nampak dia adalah dari kategori shrub. Okay? Maksudnya daripada tanah keluar banyak cabang ataupun dahan, sementara ataupun batang. Sementara sebelah kanan ialah dikenal sebagai pokok kecil yang boleh tumbuh sehingga 20 meter tinggi, dan terdapat juga pokok yang sederhana tinggi. Daunnya adalah daripada daun ringkas, yang ini daun yang bukan daun majmuk, daun ringkas. Kita tengok sebelah sini, sebelah kanan ni. And then juga terdiri daripada daun yang ada lobus. Ni kita nampak kan. So kalau you all tengok kat gambar ni, you all dah boleh kenal dah spesies apa. Okay. Ini adalah daripada buah sukun. Jadi susunan daun ni berpilin ataupun berselang. Okay. Ini berselang kan. Berpilin dia bentuk pusaran macam ni. Ciri yang paling utama adalah dia mengeluarkan getah warna putih. Jadi mana-mana bahagian pun daripada Moraceae ni, kalau kita patahkan, kita akan dapat getah putih. Tengok kat sini kan, getah putih. Dan dia mempunyai stipul yang berbentuk tudung di atas kudup. Ini okey. Bentuk tudung, stipul yang bentuk tudung di atas kudup tunas. Ini buah ni baru nak keluar dan dia ada stipul. Bunganya adalah bunga kecil, okey, bentuk unisex. Bentuk sim atau terbenam dalam bentuk urn shape. Bentuk urn shape ni tak ada dalam istilah bahasa Melayu. So kita akan nampak bentuk seperti inilah. So bunganya ada di tengah-tengahnya. Right. Prayen dia ada 4. Kita nampak sini 1, 2, 3, 4. Dan stamennya berada bertentangan lobus prayen. Kita nampak ni stamen dia. Jadi dia terdapat ada bunga jantan dan terdapat bunga betina. Antara spesies utama adalah Strawbulus ilisifolius. Kita tengok kat sini . Dari segi buahnya adalah buahnya bentuk drupe. Bentuk drupe ataupun bentuk akin. Ataupun bentuk berry atau bentuk synconium. Yang ini adalah bentuk synconium, di mana dalam struktur seperti buah ni kita akan jumpa bunga dia. Okey, ada bunga jantan dan sini ada bunga betina. Ini digelar sebagai synconium, ciri synconium. Ini juga lah antara spesies utama dalam family ini, iaitu Ficus fistulosa. Kepentingan ekonomi adalah sumber makanan. Contohnya Artocarpus integer yang kita kenali sebagai cempedak. Sumber makanan antara yang utama jugalah di Malaysia, sumber buah-buahan kan. Dan juga Artocarpus heterophyllus, iaitu nangka. Kalau di kawasan temperat, yang paling utama adalah Morus alba ataupun kita kenali sebagai mulberry, merupakan sumber makanan ulat sutera. Ini Morus alba. Okey. Ini buahnya. Ini pokok dia. Ada bunga jantan dan bunga betina. Ini ada Artocarpus communis, iaitu buah sukun, yang kita sebagai buah sukun. Ini Artocarpus integer yang kita kenali sebagai cempedak. Dan Heterocarpus heterophyllus yang kita kenali sebagai nangka. Kita nampak dia punya ciri stipul ni, kat mana-mana dia ada stipul. Ini adalah Ficus fistulosa, menggambarkan fig, buah fig ini, synconium, di mana dalam buah ni ada struktur bunga jantan dan bunga betina.
Seterusnya kita akan tengok Saputaceae. Saputaceae adalah salah satu family yang utama juga di Semenanjung daripada order Ibenalis. Kita ada 320 hingga 800 spesies di seluruh dunia. Terutamanya dijumpai di kawasan tropika, di kawasan panas, dari 40 jenis. Sementara di Semenanjung Malaysia, kita cuma ada 7 jenis yang native memang asal daripada Semenanjung Malaysia dan 3 jenis diperkenalkan di Semenanjung Malaysia. Kalau dari segi nama tempatan, kita kenali sebagai nyatoh, taban dan bitis. Okey. Kalau pokok nyatoh, taban dan bitis ini ataupun Saputaceae, kita boleh jumpa pokok pohon ataupun pokok renik hingga pokok yang besar. Nampak pokok besar sebelah kiri tu? Sebelah kanan itulah pokok. Jadi kita akan nampak ciri juga bergetah pada mana-mana bahagian dia pokok ini. Daunnya juga ringkas, tunggal, tersusun, berselang atau berpilin. Tepi daun licin. So kini kita tak jumpa yang berlobus. Kalau kita nampak ni pun undulit sahaja, tidak berlobus. Tepinya adalah licin. Daun adalah ringkas dan tunggal. Ciri daunnya. Okey, dari segi bunga, kalau family sebelum tadi Saputaceae unisex, ini adalah duiseks. Okey, kita akan jumpa juga biasanya bunganya adalah bentuk jambak, sekelompok. Dia jarang-jarang kita jumpa sebagai tunggal. Sementara sepalnya adalah 4 hingga ke 8. Sini ada lebih kurang 5 dan sini ada 8. Lebih kurang 8. Dalam 1 atau 2 siri, maksudnya ada satu lapisan dalam dan ada satu lapisan luar. Okey, jadikan satu luar, ada satu lagi lapisan. Buahnya adalah jenis drupe. Yang ternampak ni pokok buah ciku yang biasa kita makan. Okay, dia punya ovary adalah superior dengan 4, 5 hingga 10 locule. Satu ovule akan berada pada satu locule. Dari segi kepentingan ekonominya, terutamanya adalah untuk sumber makanan, iaitu pokok ciku yang kita panggil sebagai Manilkara zapota. Juga sebagai getah untuk industri, getah ni digunakan dalam industri, dan juga sebagai pohon hiasan, especially Mimosops elangi. Nanti you all kalau ada lapang, tolong Google cari gambar Mimosops elangi. Dia juga digunakan sebagai sumber balak, tapi jarang-jarang sebab kita masih ada family Dipterocarpaceae yang lebih banyak digunakan sebagai sumber balak negara. Okay, ini adalah Manilkara zapota, pokok ciku. Ini bunga dia, kita akan nampak dia punya bunganya, sepal dia. Petal dia berada dalam 2 pusaran. Okay, ada 2 lapisan ataupun siri dia panggil. Ini adalah dia punya sepal. Okay, juga ada 2 siri. Buahnya adalah jenis drupe. Ini adalah Mimosops elangi. Okay, banyak digunakan kalau kita tengok tepi jalan, banyak digunakan sebagai tanaman hiasan. Bunganya juga dalam siri, 2 siri lapisan. Dan kalau dia berbuah pun, buahnya pun masih kelihatan cantik untuk hiasan. Ini adalah salah satu jenis spesies tumbuhan yang evergreen, maksudnya dia hijau sepanjang tahun. Jadi dalam family ini, Moraceae, kita ada 2 jenis utama, iaitu Maduka dan juga Palacoium. Kita akan lihat perbezaan utama adalah segi saiz pokok, susunan pokok dan juga jenis batang dia. Dan di Semenanjung Malaysia, spesies yang utama yang kita kena tahu adalah Maduka selangorica. Ini hanya terdapat di Selangor saja. Dan ada Mimosa tomentosa, Mimosa courtesii dan Mimosa montliana. Sementara Palacoium kita ada 3 yang utama, iaitu Palacoium guta yang kita panggil nyatoh taban merah, Palacoium hispidum, nyatoh tembaga kuning, dan Palacoium menggeyi ataupun nyatoh kuning. Spesies-spesies daripada jenis Palacoium ini banyak digunakan sebagai sumber balak di Semenanjung Malaysia. Ini adalah Maduka. Okay. Ini adalah Palacoium. Okey, itu untuk kali ini. Saya harap pelajar-pelajar akan mengenali 2 family utama ini, iaitu Saputaceae dan Moraceae.
soalan, kuis dan juga latihan saya akan berikan dalam UKM Folio nanti. Okay guys, good luck.